Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu Rabbi wa ashkuruh wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa aluh wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil la raiba fih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Alhamdulillah khutul iman, summa alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Kita berhenti, tak silap saya, pada muka surat 468 Pak Mi. Ya betul Pak Mi, 8 hari bulan 12. Hadis ke-71. Ya. 15 ah. 15. Jubari Ah betul, 15 bulan 12 Pak Mi. Saya main lambat. Muka surat berapa anda? Muka surat 471. Kita kira bawah sangat nak masuk 472. Oh ada. Ada nah? Ada catatan 15 dengan 12. Ya betul. Nanti itu pendek sangat. Betul. Yang kata jemaah tu. Pakai kita ni. Tadi Jumaat sebab ni imam pakai sebab ada kuat hambat tu. Oh, ya Allah, di mana tu? Dia Oh, macam mana? dia dah naik dah imam. Imam pakai seluar saja. Imam tu depa habis dia baru belajar lagi lah kan. Okey. So dia letak buat praktikal dekat masjid ni. Okey. Masjid ni. Orang pakai jubah, orang pakai seluar. Okey. Orang pakai seluar elok lah. Dia naik masjid ni lah. Soal kita salah kosong. Soal dia salah. Soal kita lebih naik yang pakai Kejubah. Oh. Kalau saya ada malu kan. Allah. Kan dia buat dia boleh cakap lah kan. Bukan bat. Allah. Dia pakai baju apa je? Oh, sopan lah. Kira aurat, kira komplit lah. Saya lah yang saat itu saya azan kan. Dia saya dah naik. Saya pergi berarti dia. Oh. Yang halau tu siapa dia? Makmum lah. Makmum. Makmum tu kata sama ada yang kita kenal dia dia punya orang dari rumah. Oh. Yang officer lah. Aisyah pakaian punya pasal Oh. Saya kata dekat kita sini hati kita. Allah. Baikkan dia. Kalau pakai t-shirt lain lah bak kan. Pakai baju elok, pakai seluar je. Kita kalau kaji ni tak jadi imam. Kalau wan pakai peti buang. Tangan nampak. Allah Akbar. Saya nak jadi imam. Allah. Udah tu hafaz Quran. Hafaz Quran. Allah. Yang halal tu ada jawatan kan dalam masjid? Tak ada apa. Orang tua-tua je lah. Tapi dia makanan dalam masjid juga. Orang kanan lah. Orang tu je lah. Oh, okey. Cuma 3 tak ada orang lain. Okey. Pajak tu eh. Dia memang dia pergi Aceh tu. Belah-belah sana. Penampilan.
Ya. Kita pulang. Okay. Ini satu fitnah di akhir zaman. Baik. Kita sambung pada muka surat 471. Kalau Pak Cik Bari punya kitab, kalau Pak Cik Bari punya kitab 547. Wa an Jubair bin Mut'im. Bacaan dia Mut'im, jangan baca mat'am. Mat'am jadi kedai makan, restoran. Daripada Jubair bin Mut'im, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'a fil maghrib bit-turi, muttafaqun alaih. Dari Jubair bin Mut'im, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Tur pada salat maghrib. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam Fathul Bari dijelaskan bahawa Jubair mendengarkannya saat dia belum masuk Islam. Tak tahu Pak Cik, kalau kita baca hadis ni sekarang kena halau pula ke mana? Dia belum masuk Islam. Boleh dah dengar dah Nabi duduk semayang. Jadi lepas dia masuk Islam, dia ceritalah. Dia kata, di antara pengalaman aku pernah dengar Nabi membaca surah Tur dalam solat maghrib. Hadis ini menunjukkan bahawa solat maghrib tidak dikhususkan dengan surah-surah pendek dari kumpulan surah mufassal. Ini kita dah baca dah hari tu, surah mufassal ni mula di mana, akhir di mana, dan menjadi khilaf para ulama. Ada ulama kata start daripada As-Saffat sampai ke bawah, dan ada kata daripada Hujurat. Berdasarkan hadis ini, Sana'ani kata solat maghrib ini kalau kita tak mau baca surah mufassal pun tak apa. Ada riwayat lain yang menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Alif Lam Sad pada salat maghrib. Nabi baca pada salat maghrib Alif Lam Mim Sad. Alif Lam, bukan Alif Lam Sad. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Sad tak ada dalam Quran. Dia kena Alif Lam Mim Sad. Kalau Alif Lam Mim saja, Alif Lam Nun pun tak ada. Alif Lam Mim Sad. Nabi membaca Alif Lam Mim Sad pada salat maghrib. Pada salat maghrib. Ada juga menyebut bahawa beliau membaca surah As-Saffat, membaca surah Hamim, yakni surah Dukhan. Ada juga menyatakan membaca surah Al-A'la. Al-A'la ni surah Sabbihis. Iqra' nama apa? Alaq, suratul Alaq. Keliru dah. Surah Al-A'la Sabbihis. Dan ada juga riwayat Nabi membaca surah At-Tin, membaca surah Al-Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan juga ada riwayat Nabi membaca dalam solat maghrib surah Al-Mursalat. Dan juga beliau membaca dengan surah-surah pendek dari kumpulan Al-Mufassal. Semua riwayat tersebut ada dalam hadis yang sahih. Jadi semaya maghrib ni kadang-kadang Nabi baca surah panjang, kadang-kadang Nabi baca surah yang pendek. Jadi kita kata kita bolehlah baca ikut kesesuaian para jemaah. Sedangkan yang selalu membiasakan membaca surah pendek daripada kumpulan Al-Mufassal ialah Marwan bin Al-Hakam bin Al-Hakim. Yang benarnya Marwan bin Hakam, bukan Hakim. Marwan bin Hakam.
Tetapi Zaid bin Thabit mengingkarinya seraya berkata, kenapa engkau selalu membaca surah-surah pendek dari kumpulan Al-Mufassal, padahal telah diriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca dengan surah terpanjang dari dua surah panjang pada salat maghrib. Teguran ini ada dalam hadis Bukhari dan hadis Bukhari, iaitu Zaid bin Thabit maksudkan Nabi pernah baca surah Al-A'raf dalam salat maghrib. Jadi cuba tengok, Zaid bin Thabit tegur Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ni dia tak duduk zaman Nabi. Zaid bin Thabit tegur dia. Dia belajar bahasa Nabi, tapi dia hanya menumpukan surah pendek-pendek, Ar-Ra'ay saja, Inna A'tayna. Jadi Zaid bin Thabit ni dia duduk zaman Nabi. Dia ahli Quran. Maka dia kata, hang bahasa kita lah, kalau saya katakan, hang punya sunnah ni macam mana? Apa masalah kalau solat maghrib tu nak baca surah panjang sikit? Maka dia tegur, wahai pakcik, benda ni benda yang terpulanglah pada individu. Pun sahabat tegur. Kena kembali pada sunnah. Kita bukan ikut, kita tegur macam tadi ya. Pakai baju kurtanya pasal tak boleh jadi imam. Pakai selok panjang tak boleh jadi imam, kena pakai jubah. An-Nasa'i meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'raf menjadi 2 kali bacaan pada 2 rakaat salat maghrib. Al-A'raf tu Nabi buat 2. Rakaat pertama, rakaat kedua. Beliau juga membaca surah Tin pada salat Isya. Kemudian beliau menentukan surah Asy-Syams pada rakaat Isya untuk Muaz, juga dengan surah Al-Lail, juga dengan surah Al-A'la dan lain sebagainya. Hasil kompromi antara berbagai hadis di atas, maka semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat itu. Surah apa Nabi pilih bergantung kepada suasana lah. Kalau kita tahu maghrib sekali ada kuliah, tak salah baca surah panjang sangat. Kan? Tak salah zikir panjang sangat kalau kita tahu ada kuliah. Tapi kalau hari itu tak ada apa-apa, dengan suara tu imam pun sangat menyentuh perasaan para makmum, bacalah panjang sikit macam Ustaz Ikhwan duk baca kan. Oh. Orang duk hantar video pendek dia jadi imam. Allahu Akbar. Jadi inilah kita katakan sunnah nabawiyah yang mutahharah, yang sangat waqi'ah, yang sangat waqi', yang sangat dia masuk dengan realiti hidup kita. Baik, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yawm al-jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insan muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya pada salat subuh hari Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzilu surah sajdah dan juga hal ata 'alal insan. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya pada salat subuh hari Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzilu pada rakaat pertama dan juga hal ata 'alal insan pada rakaat kedua. Hadis ini menunjukkan bahawa itulah kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada salat tersebut. Kemudian ditambahkan penjelasan tentang kebiasaan Rasulullah ini dengan hadis berikut. Walid Tabrani min hadis Ibni Mas'ud yudimu zalik. Hadis At-Tabrani daripada Ibnu Mas'ud menyebut beliau selalu melakukan hal itu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, rahsia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan kedua surah tersebut ialah kerana kedua surah tersebut mencangkup semua yang telah terjadi dan
yang akan terjadi pada hari Jumaat. Di antaranya penciptaan Adam, hari kiamat, hari pengumpulan di padang mahsyar, yang semua itu terjadi pada hari kiamat. Dengan membacanya merupakan peringatan bagi para hamba apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Menurut saya, agar orang-orang mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi dan mempersiapkan diri untuk kejadian yang akan terjadi. San'ani dibawa hadis ini untuk menyatakan bahawa pada pagi Jumaat Nabi suka baca, pada pagi subuh Jumaat Nabi suka baca Alif Lam Sajadah, kita kata Alif Lam Tanzilul Kitab, dengan Hal Ata Alal Insan. Dan dalam riwayat At-Tabrani, riwayat itu disahihkan oleh Albani, daripada Ibnu Mas'ud, dia kata Yudi Muzalik, Nabi kerap juga buat demikian. Di awal-awal surah ni turun, Nabi kerap membaca ayat ini pada hari Jumaat pagi. Jadi Ibnu Taimiyah memberi penjelasan apa hubungan ayat ini dengan hari Jumaat itu. Jadi kita kata sunnah, boleh baca pagi Jumaat, baca. Tapi kalau tak baca, jangan buat masalah. Kan? Sebab hadis ini menyebut Nabi baca dan tidak menyebut sepanjang-panjang, kan? Tidak menyebut. Maka silakan baca. Maka siapa baca, sunnah. Dan kalau sampai tak baca, duk pergi jadi masalah, dia menjadi satu keberatan. Sunnah tidak pernah memberatkan kita. Sunnah tak pernah memberatkan kita. Sunnah dia datang dengan benda yang sangat ringan, sangat mudah, sangat fitrah. Hafal, silakan baca. Tak hafal, dan bila satu orang tu dia baca, pertama dia ingat dalam kepala dia, ini daripada Nabi. Yang kedua, dia ingat seperti Ibnu Taimiyah sebut, hubungan ayat itu dengan hari kiamat. Dan tidak ada khurafat-khurafat apa. Tak ada apa-apa. Dan sebagai makmum kerja dia ikut tu imam lah. Imam sujud tilawah, kita sujud lah. Tapi bila imam tak sujud, tak sujud lah. Bila imam tak sujud, balik kedai kopi lagu tampak meja. Apa hal ni? Kan? Jadi lagu tu. Ini masalah. Masalah dia yang baca itu, dia tidak tahu apa hubungan surah itu dengan hari Jumaat. Dan dia baca tu pasal apa? Pasal seronok je. Wah, hari ni hari Jumaat, tapi awal ada sujud sejadah. Saat ni pagi pula nak sembahyang Jumaat pula kan. Ada siap-siap awal tu. Tiba-tiba tak baca. Jadi masalah. Maka membaca Alif Lam Sajadah pada pagi Jumaat dan membaca Hal Ata Alal Insan pada pagi Jumaat, itu termasuk daripada sunnah Nabi. Daripada sunnah Nabi. Baik. Wa an Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. Ni kita duk belajar hadis, macam mana Nabi berhubung dengan Al-Quran. Macam mana Nabi baca Quran dalam salat, kan? Semalam kita baca kan, Nabi, Allah ajak Nabi supaya apa dia, jangan gopoh dengan Quran. Jangan gopoh. Bila peringkat awal Quran turun tu Pak Amir, apa Jibril nak sebut, Nabi cepat nak sebut. Dia takut dia tak ada ingat. Sampai lidah dia Quran kata tuharrik la tuharrik lisanaka li ta'jala bi. Kenapa lidah kamu duk gerak-gerak ni, macam get ready nak. Sedangkan Jibril tak ni lagi. Maka Allah kata dekat Nabi, wala ta'jal bil Quran hatta yuqda ilaihi wahyuhu. Allah kata jangan kau gopoh dengan Quran sampailah Jibril baca perhabis wahyu tu, baru kau ikut. Allah ajak. Dan Abdullah bin Abbas kata, Nabi cerita dengan kami, begitulah bagaimana Allah membimbing Nabi membaca Al-Quran. Sampailah bacaan Nabi jadi tartil,
sangat tertib. Abdullah bin Abbas kata, aku tak pernah tengok satu orang baca Quran seperti Nabi baca. Tetapi bacaan Abdullah bin Mas'ud pernah memukau Nabi. Sampai Nabi kata pada Abdullah bin Mas'ud, baca. Abdullah bin Mas'ud kata, ya Rasulullah, Quran turun pada engkau. Nabi kata, tak, baca, aku nak dengar. Sampai pada surah An-Nisa, Nabi menangis terasa-rasa. Nabi kata, apakah nasib para anbiya akan berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh amanah yang besar ini. Jadi kita duk belajar ni bagaimana Allah bimbing Nabi baca Quran. Pagi ni baca surah apa, bukan Nabi duk malam-malam duk fikir besok nak baca surah apa. Tak, Nabi pergi sembahyang subuh, Jibril datang. Jibril kata, Muhammad, hari ini hari Jumaat, maka baca Alif Lam Sajadah, baca Hal Ata 'alal Insan. Nabi baca. Kemudian apa hubungan Alif Lam Sajadah dengan hari Jumaat, Nabi tidak tahu. Nabi bukan membikin ajaran. Jibril hebat pada Nabi. Maka pasal itu jadi sunnah. Sunnah ni bukan benda Nabi reka, benda ni sunnah dia daripada Tuhan. Pasal itu dia dipanggil Rasulullah. Kalau Nabi duduk, Nabi reka, tak jadi sunnah. Berapa banyak benda Pak Mik Nabi makan, Nabi pakai, tak masuk pun dalam bab sunnah bila kita belajar mustalahul hadis. Kan? Tak masuk pun. Jadi inilah kita duk belajar. Hadis ini menganjurkan agar seseorang yang sedang salat merenungi dan meresapi apa yang ia baca. Terjemahan dia tak baca lagi, nah? Dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mengerjakan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah beliau menemui ayat rahmat kecuali Rasulullah berhenti memohon rahmat, dan tidak pula beliau menemui ayat azab kecuali beliau berhenti memohon perlindungan daripadanya. Allahu akbar. Hadis ini riwayat khamsah, 5 imam, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini kata, bila Nabi baca ayat Quran berjumpa dengan janji-janji Allah dalam bentuk rahmat, Nabi berhenti saat bacaan, Nabi berdoa walaupun dalam salat. Berdoa, Allahumma inni as'aluka rahmatan, Allahumma inni as'aluka rahmatan min rahmatika. Ya Allah, aku pohon rahmat, ya, daripada rahmat engkau. Allahumma inni as'aluka rahmatan min hazihil ayat. Ya Allah, aku pohon rahmat engkau daripada ayat ini, bagi pada aku ya Allah. Tu dia teruskan bacaan dia. Bila sampai pada ayat azab, ayat pasal ni semua azab, Nabi memohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabika, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Dalam solat, dan tidak batal solat. Mana boleh batal, itu sunnah. Tak boleh batal solat. Tetapi kebanyakan yang Nabi buat lagu ni adalah dalam solat malam Nabi. Solat malam. Kadang-kadang dalam solat wajib ni, sahabat kata kami tengok Nabi diam lama saat. Nabi kata, aku memohon pada Allah, supaya tidak jadi masalah. Tetapi sunnah itu wujud dalam, kalau dalam solat pun dia wujud, tambahlah bacaan kita Quran di luar solat. Tadarus kita kan, jumpa-jumpa ayat rahmat, berhenti saat semua jemaah tadah tangan minta pada Allah, sambung balik bacaan. Begitulah. Hadis ini menganjurkan agar seseorang yang sedang salat merenungi dan meresapi apa yang ia baca, memohon rahmat daripada Allah dan memohon perlindungan padanya daripada azab. Mungkin hal ini dilakukan pada salat malam. Ini juga pandangan daripada San'ani. Kami katakan seperti itu kerana hadis ini bersifat umum, yang kemudian diperjelaskan dan dibatasi oleh hadis Abdurrahman bin Abi Layla. Daripada ayahnya, aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dalam salat sunnah. Kemudian beliau melewati ayat yang menyebut syurga dan neraka. Maka beliau bersabda, aku berlindung kepada Allah dari neraka wail untuk penghuninya. Hadis ini riwayat Ahmad, sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan maknanya, tetapi San'ani mendhaifkan hadis ini. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, aku bangun untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam
Apa dia? Imam. Melayu punya hijau kan. Pak Cik Bari dia hijau macam mana? Kalau situ lah kan, malam-malamnya akhir lah, sepertiga malam. Tengok Aisyah, cerita daripada Aisyah radhiyallahu anha. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Lailatul Tamami, bacaan dia Lailatul Tamami. Lailatul Tamami, dia Timami. Lailatul Tamami maksud dia malam penuh. Malam lah. Aisyah bangkit tengah malam, Nabi bangkit tengah malam, larut tengah malam, sembahyang malam. Saat itu Aisyah kata beliau membaca surah Baqarah, surah An-Nisa dan membaca surah Ali Imran, dan beliau telah melewati ayat yang memberikan peringatan dan beliau tidak melewati ayat yang memberikan peringatan kecuali pasti beliau memohon perlindungan kepada Allah darinya, dan tidak pula menemui ayat yang memberikan khabar gembira kecuali pasti beliau memohon rahmat kepada Allah dan mengharapkannya. Yang ni hadis Imam Ahmad ni adalah hadis yang sahih. Hadis yang mula di atas tadi itu adalah hadis yang dhaif. Jadi seolah-olah Sana'ani nak kata berdoa dalam solat ni, berdoa dalam solat membaca surah itu banyak dibuat oleh Nabi dalam sembahyang malam. Adapun dalam sembahyang fardu Nabi tidak buat. Sebab apa? Dia akan mengganggu para jemaah. Tapi kalau lihat kepada zahir hadis Huzaifah di atas, itu adalah umum. Dia berlaku untuk semua salat. An-Nasai dan Abu Daud meriwayatkan daripada Auf bin Malik, aku bangun untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan bersiwak lalu berwuduk. Kemudian beliau berdiri mengerjakan salat. Maka beliau membukanya dengan membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah beliau menemui ayat tentang rahmat kecuali beliau berhenti memohon rahmat pada Allah, dan tidak pula beliau melewati ayat tentang azab kecuali beliau berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah. Hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Namun dalam riwayat Abi Daud tidak disebut bersiwak dan berwuduk. Tadi Aisyah isteri Nabi, ni sahabat Nabi, dua-dua cerita sama. Dua-dua cerita Nabi sembahyang malam. Kita pun sama, Pak Amir. Bini kita dengan kawan kita cerita benda sama, kita tak pernah sembahyang malam. Jalan Nabi tak mana. Cerita kita pun sama. Aku jalan dengan dia tak pernah sembahyang. Buatkan subuh aku yang gerak dia. Sama. Semua hadis ini berkenaan dengan sifat salat nafilah, sembahyang sunat, sebagaimana dengan jelas disebut dalam hadis pertama. Juga berkenaan dengan salat malam, sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang kedua. Nafilah bermakna sembahyang sunat. Ada sunat belah siang, ada sunat belah malam. Tetapi kedua-dua hadis tadi menceritakan nafilah sebelah malam, kerana sama sekali tidak ada riwayat menyebut bahawa beliau mengimami orang dengan suratul Baqarah maupun surah Ali Imran pada salat wajib. Itu dia, Nabi tak baca surah Baqarah penuh ketika jadi imam kepada orang ramai. Ya? Tengah yang sakit tu Dalam bacaan Nabi tadi kita belajar, Nabi baca surah Mursalat, Al-A'raf, itu saja. Baqarah ni terlalu panjang. Adapun Baqarah yang kita baca 5 ayat, itu it's okay lah juga. Tapi Nabi tak pernah baca surah Baqarah habis dalam sembahyang fardu
sebab sembahyang fardu melibatkan jemaah. Adapun dalam sembahyang sunat malam, kesemua sahabat memberi kesaksian Nabi memulakan dengan Baqarah penuh, macam Aisyah abang tadi, masuk An-Nisa, masuk Ali Imran. Juga Auf bin Malik tadi kata Nabi masuk dalam suratul Baqarah. Pada sembahyang wajib, lafaz qumtu, aku berdiri atau bangun, kata Auf bin Malik tadi, aku bangkit dengan Nabi, mengisyaratkan bahawa beliau mengerjakan salat malam, sehingga perkiraan kami di atas bahawa mungkin hal itu beliau lakukan pada salat malam menjadi kuat. Maksud daripada perkataan tadi Lailatul Timamah, sebagaimana dijelaskan dalam dalam kamus, iaitu malam terpanjang pada musim dingin yang terdiri dari 3 malam yang hampir sama, atau waktu malamnya mencapai 12 jam atau lebih. Dia guna dalam riwayat, dia kata tadi Aisyah kata Nabi qumtu ma'a Rasulillah lailatul timam fakana yaqra'u bil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Aisyah kata aku bangkit bersama Nabi tengah malam pada lailatul timami. Kata dia ini bukan malam yang biasa, tapi malam berkaitan dengan musim sejuk, malam yang panjang. Musim sejuk malam dia jadi panjang, siang dia jadi singkat kan. Jadi sekurang-kurangnya malam itu 12 jam. Sekurang-kurangnya 12 jam. Malam saja 12 jam. Jadi bayang kalau Nabi telah pun bangkit berdiri pada malam yang musim sejuk, macam Allahu Akbar, musim sejuk. Kita tak buka aircon kan? Tak buka aircon. Tidur dalam selimut. Pakai stocking. Sebagian orang kena pakai sarung tangan, sejuk. Tengah malam buat minum bangkit. Allah Akbar. Benar-benarlah huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Tak orang boleh buat lagu ni. Patutlah Allah suruh kita contoh dia. Allahu Akbar. Maka hadis ni menjadi sunnah kepada kita. Apa dia? Ayat-ayat rahmat kita jumpa dalam Quran, berhenti saat berdoa. Ayat-ayat azab, berhenti saat, berhenti pada penghabis ayat nah. Berhenti saat berdoa dengan lindangan ayat mata. Tak boleh doa bahasa Arab, bahasa Melayu. Berdoa kepada Allah. Doa sembahyang pun sama, dalam sembahyang pun sama. Tapi kalau sembahyang fardu, kita lalu sajalah. Kadang-kadang orang tak reti ni banyak. Silap kita ikut sunnah Nabi, dia bincang apa, batal tak sembahyang? Kita ikut sunnah Nabi, dia bincang kat kita, batal tak sembahyang? Bolehkah ikut sunnah Nabi batal sembahyang? Habis nak ikut siapa tak batal sembahyang? Sian kat dia apa. Baik, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nahitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan, fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi rabb, wa amma sujud fajtahidu fi du'a, faqaminun an yustajaba lakum. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Quran pada waktu rukuk dan sujud. Nabi kata, ala, ketahuilah. Tengok bahasa dia. Nabi kata, ketahuilah, wa inni, sesungguhnya aku, nuhitu, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Quran pada waktu rukuk dan sujud. Agak-agak siapa yang melarang Nabi? Sesungguhnya aku dilarang, nuhitu, sesungguhnya aku nuhitu. Sama ada aku dilarang ataupun aku melarang. Agak-agak siapa larang Nabi? Dia melarang apa, malaikat Jibril. Ya. Kalau Jibril larang, siapa larang Abang Mik? Allah Ta'ala. Kan? Dia yang bawa. Kan? Okay. Kalau kata Nabi kata aku telah pun dilarang, dia tak larang kita lagi.
Cuma dia kata larangan itu baru datang pada aku. Maka siapa yang larang dia? Tuhan lah. Apa larangan Tuhan pada dia sampai dia pun memakai larangan itu? Iaitu Nabi kata dilarang membaca Quran pada waktu rokok dan sujud. Dan mungkin ada yang bertanya, jadi apa yang anda ucap pada kedua saat itu? Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau rokok dan sujud tak boleh baca Quran, nak baca apa? Kemudian beliau menjawab, sedangkan pada rokok maka agungkanlah Tuhanmu. Nabi kata fa'azimu, agungkan. Pasal itu datang subhana rabbiyal azim. Pasal Nabi kata fa'azimu subhana rabbiyal azim. Dan cara mengagungkannya telah dijelaskan dalam hadis Muslim daripada Huzaifah. Dia membaca, Maha suci Tuhanku yang Maha agung, subhana rabbiyal azim. Dalam hadis Huzaifah disebut subhana rabbiyal azim. Nabi kata, bacalah ini dalam sujud. Dah tak boleh baca Quran dalam rakaat. Dalam rakaat nak baca apa? Nabi kata, bacalah subhana rabbiyal azim. Ini ada dalam hadis Imam Muslim, hadis Ibnu Mas'ud. Nabi kata, idza raka'a ahadukum falyaqul 3 marrat subhana rabbiyal azim wa zalika adnahu. Nabi kata, barang siapa rakaat daripada kalangan kamu, maka ulanglah 3 kali subhana rabbiyal azim, kerana Nabi kata itulah bacaan yang paling memadai. Jangan baca Quran dalam rakaat. Sedangkan saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, kerana ia lebih mungkin untuk dimakbulkan. Hadis ini adalah dalil diharamkan membaca Quran pada rakaat maupun pada sujud, kerana makna pada dasarnya sebuah larangan ialah pengharaman. Allahu Akbar. Abang Mai pernah dengar ada orang bagi amalan baca qul huwallah dalam sujud 10 kali? Orang bagi amalan macam mana? Siapa baca qul huwallah berapa? 100,000 kali, dia akan masuk syurga, kan? Ya, jadi macam mana nak buat Pak Mit? Setiap kali sujud solat baca 10 kali. Itu al-fadil tu. Yes, baca dalam rakaat, dalam sujud 1 rakaat 2 sujud, kan? Kalau 2 rakaat dah dapat 4 sujud dan 40 kali. Kali dengan 5 kali berapa tu, berapa rakaat kita ada? 17 tu rakaat, bukan sujud. Kali dengan sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, kali dengan setahun, berapa dah kita baca? Dia kata apa dah? Dia kata ini amalan Tok Wali. Rupanya Tok Wali tu bengong. Tok Wali tu tidak tahu larangan. Yang melarang Nabi adalah Tuhan. Tiba-tiba pergi bagi amalan baca qul huwallah dalam sujud. Ini tidak masuk akal. Contohnya ni senang sangat wali keluar lah. Orang cacat jadi wali, hak kencing dalam kain tak sedap pakai pampers wali, hak isap okok tepi jalan tak pakai baju wali. Mudah sangat wali keluar di akhir zaman ini lah. Namanya dunia wali tu sampai dah padat penuh kot, wali-wali nak kena keluar sikit. An-Nawawi menyebut dalam syarah Muslim, haram dalam mazhab Syafi'i baca Quran dalam rakaat dan sujud, kerana di situ tempat mengagungkan Tuhan, tak sesuai dibaca pada tempatnya rendah. Zahir hadis mengharuskan membaca tasbih saat rakaat dan sujud serta berdoa padanya berdasarkan perintah di dalam hadis tersebut. Inilah pendapat Ahmad bin Hanbal dan beberapa golongan ahli hadis, iaitu pada rakaat dan sujud Imam Ahmad kata kita boleh baca doa. Sedangkan jumhur menyatakan hal itu bukannya mustahab, sunat, berdasarkan hadis al-musi salatahu. Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak mengajarkan hal itu. Jika hal itu hukumnya wajib, tentu Rasulullah memerintahkannya. Jadi dalam rakaat, dalam sujud, ini ada larangan membaca Quran.
Jadi kita bacalah tasbih pada Allah, dan dalam sujud Nabi khususkan berdoalah banyak kepada Allah. Kemudian ungkapan agungkanlah Tuhan padanya mengisyaratkan bahawa ia boleh dilakukan walaupun hanya sekali. Dengan begitu orang tersebut telah melaksanakan perintah. Dalam ayat ni, dalam hadis ni Nabi kata apa? Nabi kata fa'azimu fihi rabba. Kau besarkanlah, kau agungkanlah Tuhan kamu dalam rakaat. Agungkanlah. Maka San'ani kata itu menunjukkan kalau kita baca sekali pun kita sudah mengagungkan Tuhan. Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, "Iza raka'a ahadukum falyaqul 3 marrat subhana rabbiyal azim wa zalika adnahu." Jika salah seorang daripada kalian rakaat, maka hendaklah dia membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, dan itulah paling sedikit. 3 kali itu dikatakan paling sedikit, ataupun subhana rabbil azim, bacaan itulah yang paling sekurang-kurangnya dibaca subhana rabbil azim. Sebab dalam riwayat lain Nabi juga membaca dengan tasbih lain seperti subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nabi juga membaca tasbih ini dalam rakaat, tapi sekurang-kurangnya adalah subhana rabbiyal azim. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Namun Abu Daud menyatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis yang mursal. Demikian pula komen Bukhari dan At-Tirmizi. Ungkapan "dan itulah yang paling sedikit" mengisyaratkan seakan-akan membacanya sekali sudah cukup. Wazalika adna, Nabi kata subhana rabbiyal azim itu wazalika adna, itulah sekurang-kurangnya, menunjukkan baca sekali pun dah cukup. Hadis ini menunjukkan disyariatkan berdoa saat sujud dengan doa apapun, baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat, dan untuk memohon perlindungan dari keburukan keduanya, kerana saat itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab berdoa juga berlaku dalam salat. Dalam salat itu ketika kita sujud. Cuma atas kita lah, pening kepala, darah tinggi ke atas kita lah. Atas kita. Tak boleh lagi sembahyang lagi. Sembahyang malam lagi 2 rakaat, sujud pula, baca doa pula. Okay. Kemudian orang bincang lah, kita nak baca doa dalam sembahyang, terutama sembahyang sunat ni, nak berdoa. Pasal hadis sahih menyatakan doa kita makbul. Dia kata faqaminun, faqamin. Maksud dia apa? Diharapkan sangat saat sujud itu adalah saat doa dimakbulkan. Pasal itu Nabi guna perkataan fajtahidu fid du'a. Apa dia fajtahidu? Bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita sembahyang fardu, tak ada lah nak sungguh-sungguh. Pasal apa? Jemaah duk tumpang kita kan? Tak boleh Maka sembahyang sunat ni boleh. Kemudian dibincangkan sikit, ialah nak berdoa macam mana. Kita antum baca hadis ni, agak-agak Nabi sebut hadis ni yang Arab tu, Nabi kata wa amma sujudu, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'a, perbanyakkanlah baca doa. Faqaminun, Nabi kata diharapkan sangat-sangat, an yustajaba lakum, saat itulah diterima doa kamu. Agak-agak akhwan, masa Nabi baca hadis ni, Nabi kata perbanyakkan doa dalam sujud kerana itu diharapkan doa terima. Agak-agak Nabi cakap hadis ni, Nabi tumpu pada sahabat duduk depan dia saja ke, ataupun dia tumpu pada semua umat dia sampai akhir zaman? Akhir zaman kan? Baik. Agak-agak Pak Amir, Nabi tahu dah umat dia di kalangan bukan Arab ni akan ada. Umat Nabi Muhammad ni yang tak erti cakap Arab ni akan ada. Nabi tahu tak benda tu? Ataupun Nabi sebut hadis ni masa tu Nabi tak tahu? Nabi duk ingat kata yang akan ikut dia semua orang Arab aja. Pasal tu dia kata berdoalah sungguh-sungguh. Pasal apa semua orang Arab memang cakap Arab. Nabi tahu tak di kalangan umat dia ni akan ada yang tak erti Arab, bahasa lain? Tahu. Kenapa Nabi tahu? Pasal Quran yang bagi tahu. Quran kata kami cipta kepada hamba kami berbagai-bagai bahasa.
Baik, bila sampai tang sini, Nabi kata kamu perbanyakkan doa kamu kepada Allah, kena kepada orang tak reti arah. Macam mana dia nak amal hadis ni? Ulama kata baca dalam hati ya. Baca dalam hati ya. Baik, saya tanya sahabat duduk dengan saya kan, sahabat duduk bercakap ni, sahabat mata sahabat tengok saya tengok sahabat. Abah Amir dengan Wan semua duduk tengok kita, mulut kita tak bergerak tapi kita duduk bercakap dengan hati. Diterima ke bahasa tu? Diterima. Saya nak cakap sesuatu kat Abah Amir kan, saya nak kata kat Abah Amir besok kuliah lepas jemaah lah, tapi saya tak cakap dengan mulut, saya jegir Abah Amir dengan mata, hati kita kontak. Diterima ke itu bahasa? Hatta orang memang tak ada bahasa di mulut, orang bisu, dia kena bagi satu bahasa, dia kena bagi tangan. Maka pasal itu kata para ulama, kerana hadis ni Nabi sebut, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa bagi mereka yang tak boleh bahasa Arab. Boleh pakai apa bahasa di mulut dalam sembahyang sunat, pakai. Pasal hadis memang macam tu. Kalau kita kata tak boleh, kau cakap dalam hati je. Hati tu diiktirafkan sebagai bahasa. Sebab pergi supermarket kan, cakap dengan cashier supermarket tengok, tanya dia berapa duit harga ni, tapi pakai hati. Dia tiba-tiba kita dalam troli, dia tolak kita tepi-tepi ni. Mana punya penyakit tu. Maka pasal tu para ulama berbincang. Sebab tu Nabi kata perbanyakkan doa. Bila kita kata Tuhan dengan suara yang pelan, tapi dalam bahasa kita, tapi dalam sujud, dia dalam konteks sembahyang, batal ke sembahyang kita? Maka seperti Ibn Taymiyah, Imam Ahmad, dia kata tak batal. Dia kata tak batal. Tapi dalam sembahyang sunat lah, terus ambil dalam sembahyang fardu, dia akan jadi fitnah pada orang. Sembahyang sunat kita, kita sujud. Dan sujud lama ni bukan untuk sujud terakhir, tak. Nabi tak sebut pun sujud terakhir. Nabi kata wa amma sujud, sujud lah. Kita jangan pilih letak sujud terakhir tu doa kita makbul, tidak. Maka satu rakaat ada dua sujud kan. Sujud pertama berdoa pada Allah sama panjang dengan sujud kedua, maka silakan. Kata saya tak mau kalau saya baca dengan mulut lagi batal sembahyang dah. Kalau awak etikat lagu tu terpulang pada awak, tak saya baca, awak akan rugilah hadis ni. Maka kita kata siapa-siapa baca doa dalam sembahyang sunat dia dengan mulut lain pada bahasa Arab, sembahyang dia batal. Maka sampai matilah dia tak akan dapat amal doa ni. Sebab apa? Dia hanya akan dapat amal doa di luar sembahyang. Sedangkan hadis ni bagi peruntukan doa dalam sembahyang juga makbul. Doa luar sembahyang pun makbul. Tapi doa luar sembahyang ni ma'ruf dah, kita minta pada Tuhan. Tapi ni yang dalam sembahyang ni, kalau tak boleh bahasa Arab, maka akan rugilah. Semua orang tak dapat. Sedangkan Nabi sebut benda ni dengan dia tahu keluasan. Tak apa, siapa tak mau baca, tak payah baca lah. Kita nak baca pelan-pelan Pak Mi. Allah ampunlah aku, ya Allah, aku minta pada Hang. Jangan kita petikai. Kita tak payah petikai. Hadis tu memang membenarkan kita berdoa pada Allah. Saya kata kat Abah Amir, saya tahu Abah Amir tak boleh bahasa Arab. Saya tahu. Saya kata kat Abah Amir, perbanyakkan doa dalam sujud. Pi ya Abah Amir, pi. Tak boleh lah. Kata saya nak amal macam mana, saya tak kerti Arab. Nasib lah, apa tak kerti Arab. Kalau begitu kita kata pada orang, habislah. Bahagian orang tu nak beramal dengan agama. Dan bahasa dia mudah, perbanyakkan doa pada Allah dalam sujud. Semua orang tahu bahasa tu. Doa pada Allah, minta. Kita satu orang semayang, kita semayang di Pakistan ke, bulan-bulan puasa kan, buka masjid 24 jam, 10 terakhir Pak Mik kan, lepas duduk sujud, duduk menangis, semua duduk minta dalam bahasa Tamil, bahasa Urdu. Kita orang Malaysia golek pula, lingkup dah semayang apa, mengaji tak mau macam ni. Mengaji tak mau jadi macam ni. Bukan mengaji tak mau, kita yang bingung. Dia minta pada Tuhan dia. Baik, jelaslah hadis tu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat sedang rokok dan sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dan dengan segala pujianmu ya Allah, ampunilah kesalahanku. Bukan saja tadi kita jumpa subhana rabbiyal azim, Nabi baca dalam rukuk, tetapi Aisyah juga cerita Nabi juga baca dalam rukuk dan sujud lain daripada subhana rabbiyal azim, iaitu Nabi kata subhanakallahumma, maha suci engkau, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana pencipta kami, wa bihamdika dengan kepujian yang engkau miliki, Allahumma ghafirli ya Tuhan kami, ampunkanlah dosaku ya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat sedang rukuk dan sujud, Rasulullah membaca maha suci engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kepujianmu, yakni saat aku sedang memujimu ini, ya Allah, ampunilah kesalahan aku. Jadi kita bertawassul dengan kesucian Allah, tasbih Allah, supaya Allah ampun dosa kita. Hadis ini muncul dengan berbagai-bagai ungkapan. Hadis ini ada macam-macam lafaz. Di antaranya bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah turun surah Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat kecuali pasti beliau membaca maha suci engkau Tuhanku dan segala pujianmu ya Allah, ampunilah aku. Aisyah kata lepas turun surah Idza jaa nasrullah ni, Nabi suka baca yang ni. Nabi suka ulang-ulang benda ni. Nabi suka ulang-ulang ni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Hadis ini menunjukkan bahawa bacaan tersebut adalah zikir yang dibaca ketika rokok dan sujud. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sedangkan rokok maka agungkanlah Tuhanmu. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tadi, suruh baca subhana rabbiyal azim. Kerana bacaan di atas merupakan tambahan atas pengagungan yang biasa dibaca oleh Rasulullah, sehingga kedua bacaan tersebut bisa digabungkan menjadi satu. Sunani kata boleh gabung jadi satu. Lepas kita kata subhana rabbiyal azim, kita boleh kata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Tetapi sebahagian ulama hadis dia tak suka gabung, sebab ini dua hadis, dia tak suka gabung. Maka untuk rakaat ni kau bacalah yang ni, hayati habis-habis. Saat ni kau bangkit buat dua rakaat lain, kau macam yang ni pula. Ataupun kalau kau dah pilih dalam sujud untuk baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tadi Allahumma ighfirli, kau baca dalam rukuk, kau bacalah subhana rabbiyal azim. Gabung tu dia kata tak usah gabung sebab dia dua hadis yang berbeza. Itu bermakna pilihan itu boleh dibuat. Seperti ulama hadis kata kalau kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey. Cara bacaan yang ni, cara bacaan doa iftitah ini dia diulang 3 kali. Kalau kau baca yang ni, baca ni saja. Jangan pergi sambung dengan wajhatu wajhiya lillazi, jangan sambung. Sebab apa? Kalau kau nak baca wajhatu, start dengan wajhatu. Sebab apa? Ini dua hadis yang berbeza. Jangan kita pergi lungguk sekali. Tetapi sebahagian lain pula macam Sunani dia kata tak apa gabung. Kenapa tak apa gabung? Pertama, dia terhimpun dalam kalangan doa. Yang kedua, kesemua itu daripada satu riwayat, maksud satu riwayat, kesemuanya sahih. Maka tak apa kita kutip-kutip lagu tu, sedangkan kita sendiri tahu dia dua hadis yang berbeza. Tapi kita nak menghimpunkan semua bacaan Nabi. Macam Sunani dia benarkan, dia kata okey.
Tapi ulama-ulama silam dia tak mau. Pakai satu-satu kerana hadis yang kita baca tadi, kaedah dia Nabi suka menghayati satu-satu bacaan. Dan belum ada sembahyang Nabi, di situlah berhimpun wajhatu wajhiya lilladzi, di situlah berhimpun doa iftitah lain tidak ada. Melainkan sembahyang Nabi iftitah ni satu iftitah untuk satu solat, satu iftitah untuk satu solat, tak digabung. Maka saya katakan saya katakan bahawa pandangan sana'an ini bagus, tetapi saya juga menyatakan tidak campur itu jauh lebih baik. Kita dapat satu penghayatan. Dia boleh membangkit perasaan kita nak buat lagi 2 rakaat, nak baca bacaan lain pula. Nak bangkit lagi 2 rakaat, nak buat bacaan lain pula. Tapi kalau kita dah himpun 1 rakaat semua bacaan, nak cukup dah lah 2 rakaat tu, dah baca panjang dah. Ya, ini juga. Baik, bacaan Rasulullah, ya Allah ampunilah kesalahan aku, merupakan pengamalan daripada firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampun kepadanya. Dengan begitu beliau telah bersegera melaksanakan perintah Allah, memenuhi kewajipan untuk beribadat kepadanya, mengagungkan ketuhanan Allah. Lalu Allah menambahkan kemuliaan dan keutamaan, dan Allah telah mengampuni semua kesalahannya yang telah lampau maupun yang akan datang. Allahu Akbar. Apa sunat ini kata? Apabila turun surah Iza Jaa ini dan Nabi memilih bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Nabilah orang pertama sekali di kalangan hamba Allah, bila turun satu-satu ayat dia akan amal ayat itu dulu. Maka ayat ni kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, terus Nabi beristighfar pada Allah. Bermakna dalam memohon ampun Nabi orang mula. Macam mana kita nak pergi ikut orang lain? Pasal selalu kita kata Nabi orang mula. Nabi orang mula minta ampun pada Allah. Dia telah memilih bacaan memuji Allah, telah dibimbing oleh Jibril bahasa dan kalimat dia. Maka terus Nabi menjadi orang yang pertama melaksanakan kewajipan beribadat pada Allah. Nabi menjadi orang yang pertama mengagungkan Allah. Maka dengan itulah Allah memberi kemuliaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain kepada dia. Jadi yang kita belajar hari ini adalah bacaan dalam rakaat boleh dibaca subhana rabbiyal azim, dan boleh juga dibaca dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan itu juga boleh dibaca di dalam sujud, subhanaka rabbana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, boleh juga dibaca dalam sujud. Dan masih ada lagi dalam hadis lain bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pak 50 tak cik? Boleh baca satu hadis lagi? Ada soalan? Sujud masa rukuk ada yang hadis kata wa bihamdi, ada tak? Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Ya, ada tambahan dalam hadis Abi Daud. Ada. Tetapi ulama petikai sahih ataupun tidak. Ada. Wallahu ta'ala alam. Albani pun saya ingat satu masa dulu pernah mendhaifkan. Kan? Kemudian ada tapi ala kulli halnya, kalau kita berhenti pada subhana rabbil azim, kita telah membaca bacaan yang sahih, dia tidak dipertikaikan. Tapi kalau kita yakin dengan riwayat itu, sebab ada ulama kata dia hasan, maka subhana rabbil azim wa bihamdihi, maka ulama sunnah saya seingat saya lah tidak ada yang membida'ahkan bacaan itu. Maknanya bolehlah nak baca. Tetapi yang jelas Nabi baca adalah subhana rabbiyal azim. Itu yang jelas, tidak ada pertikaian. Adapun wa bihamdihi ni, ada ulama kata boleh, ada ulama kata bukan kata tak boleh, tapi takat ni sudah memadai. Maka tak tangan atas dada kita, silakan. Ada bahagian dalam agama ni kita kena berani istihad. Macam KK macam ni
Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdih. Kita dengar riwayat dia macam mana, lepas tu kita ijtihad kita nak pakai yang mana. Kalau kita baca subhana rabbil azim wa bihamdihi, kepala kita duduk celaru dah sahih ke tak sahih, kembali pada asal. Asal apa dia? Tanpa wa bihamdi. Tapi kita tengok huraian dia kan, macam sebagian ulama kata untuk bacaan sama ada doa ataupun tasbih, kalau riwayat tu dhaif sikit pun tak apa, sebab dia bukan hukum, dia bacaan. Ada ulama berpendirian begitu, sebab dia bacaan. Janji bacaan itu tidak bercanggah dengan bacaan yang sahih. Maksudnya tidak ada hadis sahih membantah lafaz baca macam ni. Maka kalau wa bihamdihi itu ada pada riwayat yang dhaif sekalipun, tapi kerana dia jenis bacaan dan yang tidak mencederakan, maka bacaan saja, bacaan ke doa ke, maka itu tidak dianggap sesuatu yang tertolak lah. Dan dengan syarat kedhaifan dia itu bukan kedhaifan jiddan lah, terlalu dhaif. Itu yang dikatakan hadis dhaif ni kalau dihimpun-himpun boleh diangkat menjadi fadailul a'mal. Dan seperti kata Nawawi, kalau kita beramal dengan hadis dhaif, jangan cerita ke orang. Senang sudah. Itu konsep dia. Kalau kita amal satu doa dan kita tahu doa tu ada dalam hadis yang dhaif, amal seorang-seorang, jangan sengak aja, jangan doa abad ke orang. Sebab apa? Sebab dia tamrid. Tamrid ni maksud dia apa? Kita tak boleh putuskan secara mutlak Nabi baca ataupun tidak. Maka esok kita jawab dengan Tuhan. Dengar dekat tu pun seria dah. Cara ulama kita, betul lah pakcik kan? Kalau awak buat satu amalan yang awak tak dapat confirm daripada Nabi, sengak-sengak sudah. Sengak-sengak, jangan buat ke orang. Sebab bila awak buat ke orang, awak kena bertanggungjawab pada riwayat itu. Jadi hujah kan, awak kena selesaikan. Saya sengap-sengap, saya duk ingat dalam kepala otak saya, Pakcik Bari kata ni. Terus saya pergi pakcik, tengok di situ ada satu cawan tak basuh lagi. Saya ingat dalam kepala otak saya, ni kerja Pakcik Bari ni. Saya ingat, tak apa ingat tapi bila saya pergi cerita ke Pak Amit, saya bertanggungjawab. Saya kata, Pak Amit, gelas ni Pakcik Bari, siapa nak buat kerja lagu ni? Bila saya kata pada Pak Amit, berbeza dengan saya ingat. Saya ingat saya duk pegang lah. Tapi bila saya kata, saya mula kena bagi bukti. Apa dia bukti? Saya ada Pakcik Bari yang pergi letak cawan kat situ. Mana bukti? Bila saya tak boleh bagi bukti, saya telah masuk dalam, saya fitnah, saya berbohong. Maka untuk itu mesti sesuatu yang kuat, jazam. Dalam ilmu hadis dia kata lafaz yang jazam baru kita sebarkan ke orang. Kalau lafaz itu tamrid, lafaz yang ada tamrid penyakit masalah, so jangan sebarkan pada orang. Maka subhana rabbil azim, subhana rabbil azim sahih. Wa bihamdihi, ada ulama menyatakan boleh. Kalau kita rasalah ada kata boleh, ada kata tak boleh, biar aku pakai yang ni, tentu dah semua terima, itu jauh lebih baik. Dan wa bihamdi, saya kalau orang baca wa bihamdi, saya tidak kata bid'ah lah. Saya tersilakan, itu hak dia. Lepas tu nak pergi tambung benda-benda lain, jangan lah. Sebab hadis bincang pun paling dahsyat cakap wa bihamdi je. Untuk pergi tambung wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, nak merapek tu. Nanti jangan nak merapek lah. Saya ingat lepas ni kita akan jumpa inilah dalam rokok Nabi baca apa pula semayang. Allahu Akbar. Hari demi hari bila kita baca hadis ni, Nabi macam duduk depan kita je, kita duduk nampak macam mana nak buat. Kita jadi tak mahu aku nak macam Nabi, aku tak mahu. Sampai cacat sikit kepada Nabi pun kita tak mahu sandak. Tak mahu sandak. Ustaz lah kata kat saya, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim. Dia kata subhana rabbil azim itu jelas, kenapa nak baca yang tak jelas? Sampai hari ni saya pegang itu. Subhana rabbil azim, orang nak baca, orang baca. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, itu sahih, Nabi baca. Kenapa wa bihamdi itu kau nak bincang, sedangkan banyak bacaan lagi kau tinggal?
subhana rabbil azim wa bihamdihi. Kita baca yang tu kan. Lepas tu tinggal subhana dzil jabarut. Baik kita tinggal wa bihamdihi tu dia perselisihkan. Tapi subhana dzil jabarut sahih. Baca yang tu. Hak tadi apa nama? Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini sahih, muttafaqun alaih. Dan saya ingat Bacik Bari, kalau kita pergi tulis benda ni, kita pergi bagi ke orang, mereka pun tak tahu hadis ni Bukhari Muslim. Semua kita duk pegang subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Macam sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kita pergi habang, yang ni boleh dibaca dalam sujud sahwi. Allah. Ini kalau tangan main tanda kih berat nah. Kih berat nah. Dia mau tangan kiri lagi berat. Allah. Mana punya duk mai parpu ni, dia kata. Parpu dia beritahu. Wah, hadis tu hadis Bukhari. Dia tak tahu sifat bacaan sujud, sifat bacaan rakaat. Dia duk baca sujud sahwi. Tanya pasal sujud sahwi, sujud kerana lupa. Jadi bila sujud kerana lupa, bacaan juga mesti ada berhubung dengan kalimah lupa-lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Dia main apa? Maksud wahai bacaan tu tak ada pun dalam hadis ulama-nya reka. Ulama-nya reka. Kita kata kenapa tinggal hadis ambil. Lepas tu dia kata pada kita, jangan main-main ulama waris Nabi. Dia pergi ke situ pula Pak Amir. Jadi kok mana pun hadis ni duk nombor 2. Jangan main-main ulama ni, saya nak abang. Jangan main-main. Besok saya nak bagi tahu, besok di hari akhirat Allah tanya satu orang. Ni ada dalam kitab noh. Ada dalam apa saya kata? Dalam kitab. Bukan dalam hadis tau. Ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Kan profesor mana sebut baru ni kan senarai kitab-kitab yang ada hadis palsu. Betul. Maka saya kata ni ada senarai dalam kitab tu lah. Besok di hari akhirat ada satu orang 4 minit masuk neraka. Kira Tuhan nak berkeluar dia daripada neraka ni sampai duk fikir. Atas alasan apa nak berkeluar dia ni? Kira memang golmal lah kawan ni. Last sekali Allah suruh malaikat tanya dia. Dia ni pernah duduk sekampung tak dengan ulama? Malaikat tanya dia. Dia kata, dah, kami kampung ni, kami taman tak duduk kampung. Dulu tak sama. Punya nak ampun dia ni. Last sekali Allah tanya kat dia. Hampir tanya dekat ni, dia pernah tak makan setalam dengan ulama? Pernah tak? Kata tak pernah. Ulama makan di masjid, dia semua buffet hotel. Tapi tanya dia lagi, adakah tak ada nama dia sama dengan ulama? Tak ada. Nama apa sampai apa Carlos ke Kar semua nama Kar Karkun punya nama semua ni. Last sekali tak ada. Allah kata keluarkan dia daripada neraka. Pasal apa? Pasal dia pernah berkawan dengan satu orang yang kawan dia ni sayang dengan ulama. Maka barakatul ulama tu dia dapat keluar daripada neraka. Baik pakcik, kalau macam ni karamah para ulama, takat subhana man la yanamu wa la yasuhu, nak tolak ulama mereka. Kalau macam ni punya kehebatan para ulama. Habis kita duk mengaji, kalau Al-Fadil habaq benda tu, yang duk bersila dengan pen, dengan kertas ni semua, tak rasa kagum ke dengan para ulama? Habis kalau memang Nabi tak buat sekalipun, para ulama kita buat, di mana masalah dia? Bahkan ada doa pula, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Dia faham? Ya Allah, hidupkan kami seperti mana hidup para ulama. Dan datang pula hadis, ulama di kalangan umat Muhammad setanding dengan para anbiya di kalangan Bani Israel. Jangan main-main. So, kalau saya kata ini ulama bikin, ulama yang reka subhana man la yanamu wa la yashu, tidak terdapat dalam hadis, sebab mungkin nak bagi sama dengan makna sujud sahwi. Tapi yang hadisnya macam kita baca lagi ni, semua sujud, pilihlah bacaan sujud. Betul orang kata, who are you? Who is this fellow? Siapa fellow ni?
Siapa dia? Dia tak tahukan martabat para ulama. Bila kita semak balik hadis-hadis ni semua hadis ni hadis palsu. Macam Profesor Universiti Melaya tu sebut, betul palsu. Jadi macam mana kita nak buat? Maka terhimpitlah. Ini yang kata Malay Delima. Mahzir tulis buku kan, Malay Delima. Setelah peristiwa 13 Mei, Malay Delima. Inilah delima orang Melayu. Bukan kata dalam politik, dalam dia mengaji agama pun dia tidak dapat hamparan yang sebenar. Sedangkan Nabi kata, taraktukum alal bayda, aku hampak kamu sunnah ni di atas hamparan yang putih bersih. Bila ada satu titik hitam, nampak campuran tu. Bayda lailuha kanahariha. Nabi kata malam dia cerah macam waktu siang, tak ada yang tersembunyi. Nabi kita tidaklah binasa melainkan orang yang meninggalkan hamparan ini, dia pasti binasa. Jadi pasal itu kita belajar, kita tahu ini tidak ada riwayat, ini dhaif, kita tinggalkan. Yang dhaif pun kita tinggal. Sedangkan dhaif itu masuk dalam kategori hadis pun kita tinggal. Apatah lagi yang meet in sipulan-sipulan, lagilah kita tinggal. Baik. Lepas ni kita sambunglah. Kemudian kita akan tengok hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita akan tengok iftitah Nabi pula. Apa yang Nabi baca dalam iftitah dia? Dalam ini seronok rakaat. Ketika dia rakaat, ketika dia i'tidal. Bacaan rakaat kita dah belajar, sujud kita dah belajar, iftitah pun kita dah belajar dah hari tu. Allahumma ba'id bainana wa baina khataayaya tu kita dah belajar. Yang ni pula bila Nabi kata sami'allahu liman hamidah, ada yang Nabi baca yang saya yakin sampai hari ni tak ada orang baca. Saya percaya orang tak baca. Saya nak ikuti qiyamulai yang dibuat, tak ada yang baca yang ni. Mari kita akan tengok apa yang ada dan bagaimana Nabi sujud. Kita mula akan tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.